Bapa di surga, terima kasih untuk hadirat-Mu pagi ini. 主啊，你在我们当中，我们感受到，我们感谢你， Kehadiran-Mu di tengah kami lebih dari cukup. 因为你与我们同在，是超过一切的满足。 Hamba berdoa supaya setiap kami, tua, muda, laki, perempuan, boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. 所以你的仆人在这里向你呼求，好让我们当中，无论是年少、年幼、年老、年纪，成人都能够与你相遇。 Buka mata kami untuk bisa melihat Tuhan pagi ini. 主啊，开我们的眼睛，让我们能够遇见你； Buka telinga kami untuk bisa mendengar Tuhan pagi ini. 开我们的耳朵，好让我们能够聆听你。 Urapi hati kami supaya menangkap hatinya Tuhan. 主啊，求你触摸我们的心，好让我们能够触摸到你的心。 Jangan satupun Tuhan meninggalkan tempat ini tanpa berinteraksi dengan Tuhan. 主啊，我们向你祈求，不让任何一个人离开这个地方的时候，没有与你相遇。 Biar setiap kami merasakan betapa besar kasih Tuhan itu. 让我们每一个人经历到神，你是何等的浩大。 Terima kasih buat firman-Mu. 主，我们为你要给我们的信息，先向你献上感恩。 Dalam nama Tuhan Yesus. 祷告是奉靠主耶稣的名祈求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu silakan duduk. 各位弟兄姐妹，请坐。 Shalom. 平安， Selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua. 恭喜新年蒙恩。 Kiranya tahun ini Tuhan makin dimuliakan lewat hidup kita masing-masing. 但愿在今年，在我们的身上更加的荣耀归于我们的神。 Kiranya di tahun yang baru kita akan mengalami hal-hal baru bersama Tuhan. 但愿我们在新的一年跟神在一起的时候，经历到很多新的事。 Saya berterima kasih kepada Poksu Joshua dan semua jemaat yang mengizinkan saya untuk menyembah Tuhan Yesus bersama-sama di tempat ini. 我再一次的谢谢邱耀树牧师，还有各贵堂一切的弟兄姐妹，许可我与你们一起向神敬拜。 30 tahun yang lalu atau sekitar tahun 91, waktu itu saya sedang ada di Beijing untuk sebuah pelayanan. 就是30年前，就是1991年，我曾经在北京有一个侍奉。 Seorang teman dari Singapura, seorang pengusaha mengajak saya untuk makan malam. Katanya ini restoran dari Shanghai yang sangat terkenal. 然后有一位商人是从新加坡来的，他就邀请我在北京的一个非常出名的上海人开的餐馆吃饭。 Waktu sampai di restoran ternyata pengusaha Singapura ini juga mengundang satu pasang orang dari Beijing. 然后在那个餐馆的时候呢，原来这个新加坡的商人他也请了北京的一对夫妻来吃饭。 Sepasang pria dan wanita yang sedang ambil kuliah S2. 然后这一对夫妻呢，他们现在是在修读硕士班。 Waktu diperkenalkan oleh teman saya pengusaha bahwa saya seorang pendeta, langsung kedua orang muda ini bertanya, 然后这个商人介绍给他们说，这一位是牧师的时候，这两个人就直接发问了。 dia bertanya, kekristenan itu boleh apa dan tidak boleh apa? 他说基督教什么是可以的，什么是你们不可以的？ Yang perempuan berkata, saya punya Alkitab diberi oleh nenek saya tapi tidak pernah saya buka. 然后女的说，我的奶奶送给我一本圣经，可是我从来没有翻开过。 Coba jelaskan pada kami, kekristenan itu boleh apa dan tidak boleh apa? 那你就告诉我们好了，做基督徒的话呢，什么事情可以做，什么事情不可以做？ Malam itu saya mulai berbicara tentang keluarga. 那一天晚上，我就开始对他诉说有关家庭， Kekristenan itu tentang relationship. 因为基督教就是有关系到关系。 Dan relationship yang paling akrab, paling dalam, paling ketat adalah keluarga. 最亲密、最紧握的关系呢，就是在家庭里面。 Waktu Tuhan Yesus ditanya hukum yang paling utama itu apa?
当他们问主耶稣，这个律法上最重要的是哪一条？ Kata kerja yang dipakai adalah kasihilah Tuhan Allahmu. 然后耶稣就给他们一个命令是，就是你要爱你的主，你的神。 Kata kasihilah itu bukan menggambarkan boleh apa tidak boleh apa. 你要爱的话呢，不是说你可以做或者不可以做， Tapi menggambarkan kedalaman suatu relationship. 这个爱呢，就是一个关系的深度。 Pertumbuhan rohani hanya bisa diukur betapa dalamnya relationship kita dengan Tuhan. 你的属灵成熟度呢，我们就能够看到你与神的关系有多深来衡量。 Bukan banyaknya pengetahuan, 不是你对圣经的知识有多大， bukan sibuknya pelayanan, 不是你在教会参加的侍奉多忙碌， tapi seberapa dekat hati kita dengan hati Tuhan. 可是你的心跟上帝的心如何的相应？ Relationship ini dalam kehidupan kita sering kita ungkapkan lewat kehidupan doa. 我们看到这个与神的关系呢，就是出现在我们跟神祷告的时候。 Itu sebabnya dikatakan kehidupan rohani kita tidak akan pernah bisa melewati kehidupan doa kita. 所以说，你要过一个属灵的生活吗？你免不了，你一定要过这个祷告的生活。 Artinya kualitas rohani kita bergantung pada kualitas doa kita. 意思就是说，你的属灵的那个成分呢，就看你的祷告的成分。 Dan iblis tahu ini juga. 魔鬼也知道， Jadi waktu dosa pertama, waktu iblis menyerang kebenaran, 因此第一个罪进入人类的时候，就是他来攻击这个真理。 yang dihancurkan adalah relationship. 他魔鬼要破坏的第一个就是人与人之间的关系。 Waktu manusia jatuh dalam dosa, relationship dengan pencipta terputus. 当人类犯罪的时候，第一个关系就是与神的关系已经断绝了。 Relationship antara Adam dengan Hawa, suami istri terputus. 亚当与夏娃夫妻之间的关系也中断了， Relationship dengan diri kita sendiri terputus. 我们与自己的关系也中断了， Relationship dengan alam semesta terputus. 我们与我们的宇宙、我们的世界也中断了。 Waktu Yesus mati di kayu salib, 当主耶稣死在十字架上的时候， yang dia kerjakan adalah menyambung relationship. 他所做的是什么呢？就把这个关系修复过来， Relationship dengan Tuhan disambung. 就是说与神的关系再一次的和好， Relationship dengan diri sendiri disambung. 与自己的关系再一次的平息下来。 Banyak orang yang tidak bisa menerima keberadaannya sendiri. 很多人不能够接纳他的事实， Banyak anak remaja yang saya lihat tidak suka dengan dirinya sendiri. 很多少年人不喜欢他自己， Banyak orang yang benci dengan dirinya sendiri. 很多人很讨厌他，为什么是这样的人？ Yesus disalibkan untuk memulihkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. 耶稣为我们的与自己的关系，愿意被钉死在十字架上。 Dia juga pulihkan relationship dengan suami, dengan istri, dengan orang lain. 他也修复了我们与丈夫、与妻子、与外人一切的关系。 Tuhan menggambarkan hubungan yang paling intim itu seperti hubungan dalam keluarga. 所以神描述一个关系亲密到什么程度呢？就看这个家庭的关系的亲密程度。 Kalau hari ini sudah bertanya kepada Tuhan, apa yang paling Tuhan inginkan? 如果今天你问上帝，神啊，你要的是什么呢？你最需要的是什么呢？ Dia ingin supaya dekat dengan kita. 我相信只有一个，他希望与我们亲近， Bukan sekedar korban-korban yang kita berikan. 不是我们奉献出来的祭物， Bukan sekedar kesibukan kita. 不是我们教会的活动忙碌， Tetapi keakraban kita dengan dia. 可是我们与他的关系是很亲密的。 Saya mau bacakan satu ayat di Efesus pasal 5. 我要读一段的经文，就是在以弗所书5章 Ayat yang ke-25. 25节。 Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 以弗所书5章25节，
你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。 Jadi pusat iman kita itu adalah relationship kita dengan Tuhan. 所以我们的信心的核心呢，就是建立在我们与神的关系。 Tidak ada yang lebih penting daripada itu. 没有比这个更重要， Tuhan menganggap relationship dengan kita itu paling penting. 因为在神的眼光当中，他与人建立关系，这个是最重要的。 Itu sebabnya anaknya Tuhan Yesus mati buat kita. 因此，他宁愿差遣他的儿子为我们而死。 Pertanyaannya buat kita, apakah relationship kita, keakraban kita dengan Tuhan itu penting? 反过来问我们自己看这个与神的关系是不是重要呢？ Kemudian relationship kita dengan Tuhan yang paling penting itu digambarkan dalam hubungan dalam keluarga. 那我们看我们人与神的关系的重要点，就看家庭的关系。 Dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15在创世纪3章15节， bahwa kita akan hidup berkemenangan melalui keluarga. 我们在家庭里面呢，我们会活着得胜的生活。 Pada saat manusia jatuh dalam dosa, 当人类堕落犯罪的时候， Tuhan berfirman, keturunanmu nanti akan menghancurkan si jahat. 神就对人说：“你们的后裔必要伤恶子的头。” Tuhan berkata bahwa dalam tiap generasi iblis akan terus berusaha menghancurkan keluarga. 神已经告诉他们，每一代传一代，魔鬼一直要摧残家庭， Merusak relationship. 破坏家庭的关系。 Tetapi Tuhan berkata lewat keluarga, lewat keturunanmu, iblis akan dihancurkan. 可是上帝已经说了，魔鬼会被拆毁，就是你们会伤他的头，就是因家庭的关系。 Jadi kalau sudah mendambakan kemenangan, 所以我们说，一个得胜的家庭， Tuhan sejak awal mengatakan kita bisa mengalahkan iblis lewat keluarga yang relationship-nya kuat. 就是一个关系很亲密的一个家庭，能够胜过魔鬼。 Keluarga diberkati bukan karena sekedar pekerjaan orang tuanya, 家庭蒙福不是因为做父母的收入， walaupun itu penting juga, 虽然收入很重要， bukan sekedar keturunan nenek moyangnya, 不是说这个祖宗所传下来的子子孙孙， walaupun itu penting juga, 虽然子孙满堂很重要， berkat Tuhan bergantung kepada relationship antar anggota keluarga. 所以蒙福的家庭就是看到这个家庭里面彼此之间的关系是非常的亲密。 Tuhan berkata lewat keturunanmu iblis akan dihancurkan. 所以，由这个亲密家庭的后裔呢，就能够摧毁魔鬼的工作。 Tidak hanya itu. 不但如此， Saudara ingat cerita waktu orang Israel keluar dari Mesir. 我们记得当以色列人出埃及的时候， Mereka masuk ke Mesir hanya 70 orang. 他们从以色列迦南地到埃及的时候是70个人进去， 400 tahun kemudian jumlahnya jadi 2 juta orang. 400年后呢，他们的人数已经繁殖到2 juta. 2000万人。 Kemudian Tuhan mengirimkan tulah 10 tulah supaya orang Israel bisa keluar dari Mesir. 那时候神就给埃及下了很多灾，让这个十灾发生的时候，让埃及人许可以色列人离开。 Setelah tulah yang ke-10, Firaun menyerah akan membebaskan orang Israel. 第10灾发生的时候呢，法老王投降了，他愿意让他们离开。 Musa sebagai bapak bangsa dia berpidato saat itu. 那时候摩西就是以色列的国父，他那时候就宣讲， Pidato pertama bangsa Israel terbentuk. 他第一个演讲呢，就是如何成立以色列民族。
Pilihannya banyak, dia bisa berpidato seperti Bung Karno misalnya. 他的演讲呢，就可以像我们的苏卡诺总统这样子的演讲。 Yang berkata bahwa kemerdekaan adalah jembatan menuju kesejahteraan. 就是说，我们可以独立，因为独立是一座桥梁，让我们能够过着很安逸的生活。 Atau bisa juga seperti Nelson Mandela. 或者像曼德拉这样讲， Jangan senang dulu dengan kemerdekaan, perjuangan masih panjang. 你不要因为今天独立就高兴，因为我们要奋斗的路程还很遥远。 Atau seperti George Washington yang berkata, lihat di depan sana apa yang bisa terjadi kalau kita merdeka. 我们或者像美国的华盛顿总统这样说：“你看前途，如果我们独立的话，我们会将如何？” Tapi Musa tidak memilih itu. Dia bahkan kemudian pidato pertamanya berbicara soal keluarga. 他的演讲不是用这一些政治的名号，可是他第一次的演讲就讲到家庭。 Di Keluaran pasal 12 sampai 14, pidato pertama Musa. 出埃及记的12章到14章，那就是摩西的第一次演讲。 Dia berkata, nanti kalau kamu sudah sampai di tanah perjanjian, yang pertama dikerjakan, rayakanlah Paskah. 他就是说，如果你们到达了应许之地的时候，第一件事情你们要做的就是要守逾越节。 Pusat semua agama Yahudi ada di Paskah. 因为犹太人的宗教核心点就是在这个逾越节。 Pada perayaan itu kalau anakmu bertanya, apa artinya semua ini? 如果在庆典当中，你的儿女问你，到底这个庆典有什么意思呢？ Ceritakan karya keselamatan Tuhan. 你就要告诉他们，我们的上帝如何救赎我们这个大功。 Musa menyeting bangsa Yahudi menjadi negara yang berpusat pada keluarga dan kelestariannya bergantung pada pendidikan atau pemuritan dalam keluarga. 所以摩西他要这个以色列的民族的成立的基础呢，就是要有一个家庭为基础，然后世世代代要他们传讲这个真理。 Pusat agama Yahudi bukan di puncak Sinai saat Taurat diberikan. 所以犹太人的宗教核心不是在西乃山，当上帝颁布给他们十诫的时候， Tapi pada saat Paskah waktu Tuhan membebaskan, menebus mereka. 他们的核心就是在守逾越节，就是神如何释放他们从为奴之地到应许之地， Bukti kasih Allah. 要见证这就是神爱这个子民。 Bangsa Yahudi survive sampai hari ini karena diset oleh Musa sebagai bangsa yang berpusat pada keluarga dan pada pemuritan dalam keluarga. 所以我们看到以色列民族能够存到今天为止，就是这个开国源头的设定，就是设定他们从家庭为基础，在家庭里面造就门徒。 Nanti kemudian hari waktu Yosua masuk ke tanah perjanjian, dia bangun tugu, sekali lagi dia bilang nanti kalau anakmu bertanya, jelaskan sejarah karya Allah. 因此，传承到约书亚带领以色列人入迦南地的时候，他第一个工作就是建立祭坛，就告诉他们，末后如果有子子孙孙问你们这个是什么意思的时候，要告诉他们，这个是神的拯救。 Sebelum masuk ke tanah perjanjian di kitab Ulangan, 还没有进入到迦南美地的时候，就是在生命记， pesan terakhir Musa sebelum dia mati. 就是摩西临终之前所祝福以色列子民的。 Dalam Ulangan pasal 6 Musa berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. 所以摩西在生命记第6章告诉他们。 你们是要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。 Ajarkan ini siang dan malam kepada anak-anakmu. 你要昼夜教导你的儿女。 Tunjukkan pada saat kamu tidur, kamu pergi, kamu makan, kamu berbuat apapun juga supaya keluargamu tahu sejarah karya Allah dalam hidupmu. 无论你是坐在家里、行在路上、躺下起来做什么事情都好。 都要谈论他，告诉你的子子孙孙，上帝在我们这个民族所做的工作。
Musa mengingatkan pesan terakhirnya sama dengan khotbah pertamanya atau pidato pertamanya. Bangsa ini hanya survive kalau keluarganya kuat. 所以摩西在以色列民族的开国的第一次的演讲，跟他临终的最后一次的演讲也是一样的，就是说，在这个家庭里面，你要教导他们如何爱上帝。 Dan selalu kalau saya perhatikan di perjanjian lama, keluarga itu lembaga pendidikan yang paling efektif. 所以我们从旧约看到，这个家庭呢，就是子民的教育中心。 Kita melompat ke akhir perjanjian lama. 我们看到这个旧约的最后一本书， Bangsa Israel sempat dibuang karena melalaikan pusat daripada iman mereka, yaitu keluarga dan pendidikan dalam keluarga. 因为以色列人他们远离了这个家庭的核心重要点，也离开了家庭的教育，所以他们被上帝抛弃很长的一段时间。 Waktu di tanah pembuangan mereka berkata, kami dibuang oleh Tuhan karena melupakan perjanjian ini. 他们被掳之地的时候，他们回想到我们今天的遭遇，是因为我们远离了上帝，我们忘记了我们的神。 Perjanjian apa? Perjanjian di Ulangan pasal 6. 忘记什么呢？忘记就是在申命记第6章神的应许。 Mengajarkan kepada anak cucu kita bagaimana Tuhan yang utama dalam keluarga. 就是要子子孙孙的一代传一代的教导他们神在家庭里面的重要点。 Kitab terakhir di perjanjian lama menjanjikan pemulihan Israel. 所以在旧约的最后一本书告诉以色列民，你们要有复兴的一天。 Kitab Maleaki menubuatkan nanti akan ada pemulihan buat gereja Tuhan. 然后在马拉基书那边应许我们，就说神的子民、神的教会会在被神复兴起来。 Di pasal yang keempat ayat 5 dan 6 kitab Maleaki dinubuatkan bahwa nanti sebelum hari Tuhan akan ada datang Nabi Elia. 所以在马拉基书的4章6节里面就说，在末后的日子，有一位人要兴起的，他就像以利亚一样。 Tandanya kalau Tuhan akan melawat lagi gerejanya apa? 神如果他来到临到他的教会，有什么预兆呢？ Maleaki 4 ayat 6 berkata, hati bapak-bapak kembali ke anak-anaknya, hati anak-anak kembali ke bapaknya. 在第6节说，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。 Tidak ada pemulihan gereja tanpa pemulihan keluarga. 所以，如果教会要被修复的话呢，一定要从家庭的修复开始。 Nah, tulang punggung relationship adalah komunikasi. 这个人与人之间的关系的脊椎在哪里呢？就是沟通方面。 Relationship tidak bisa dibangun kalau tidak ada komunikasi. 如果你说我要跟他有建立好的关系，可是你没有办法跟他沟通的话，你建立不起来。 Komunikasi itu bukan artinya hanya ngomong banyak, itu bukan komunikasi. 沟通不是你多言多语讲不停，不是。 Jadi kita kalau doanya ngomong banyak belum tentu komunikasinya bagus ke Tuhan. 如果你的祷告长篇大论的话，不表示说你跟神的沟通已经建立好。 Komunikasi itu interaksi dua arah. 因为沟通呢是双方面的。 Sama dengan suami istri juga sama. 同样的，夫妻之间的关系也是一样。 Saya ingin kita kembali ke cerita di Kejadian, kitab Kejadian. 我要带领大家回到创世纪的故事。 Kita familiar dengan anaknya Abraham yang namanya Ishak. 我们对以撒就是亚伯拉罕的儿子这个不陌生吧？ Dia menikah dengan Ribka. 他与利百加结婚。 Waktu Ribka datang dijemput oleh hambanya Abraham, 当亚伯拉罕派他的仆人去把利百加引接过来的时候， hampir sampai ke tempatnya Ishak. 快到以撒那边的时候， Dia lihat Ishak di kejauhan. 他从远方看到这个男人， Dia bertanya kepada bujangnya Abraham, siapakah orang itu?
他就对亚伯拉罕的仆人说：“那个男人是谁？” Bujangnya Abraham berkata, itu adalah tuanku Ishak, calon suamimu. 他说：“那就是我的主人以撒，他就是要娶你为妻的那个男人。” Kemudian Alkitab berkata, Ribkah kemudian menutup wajahnya. 然后那时候利百加就赶快蒙脸。Tradisi Rabbinical Yahudi berkata, yang diceritakan oleh Alkitab ada sekat antara Ishak dan Ribkah. 所以我们看犹太的传统习俗呢，以撒跟利百加这边有一个隔膜。 Waktu Ribkah hamil mau punya anak, 当利百加怀孕要生孩子的时候， Tuhan berkata yang muda, yang bungsu itu yang akan memimpin. 然后神已经告诉他们说，小的以后会领导， Yang bungsu adalah Yakub. 小的就是雅各。 Tapi waktu anaknya lahir kembar, 可是这个生下来的孩子是双胞胎， Alkitab berkata Ishak lebih sayang kepada Esau daripada Yakub. 可是圣经记载，以撒更爱以扫。 Kok bisa Tuhan sudah ngomong dengan Ribkah bahwa yang akan diberkati adalah Yakub? Kenapa Ishak lebih sayang Esau? 为什么神已经告诉利百加，神以后要选雅各为领导人，可是偏偏以撒就是去偏爱这个以扫呢？ Yakub hidupnya sepanjang hidupnya menderita. 因此，雅各一辈子活在非常辛苦的生活。 Dia dinomorduakan dalam rumah itu oleh Ishak. 在这个家庭里面呢，以撒看雅各为次要的。 Sejak kecil dia pengen jadi seperti Esau kakaknya. 他从小就非常渴慕，很想像他的哥哥得到父亲的爱。 Dia belajar masak seperti Esau, dia pakai pakaiannya Esau, dia merasa dianaktirikan di rumahnya. 他会觉得说，我已经努力的学习以扫如何烹饪，我要穿以扫的衣服，我觉得我还是被他看为不是亲生儿子。 Kemudian itu tidak hanya berhenti di dia, waktu dia punya anak si Yakub, dia juga menganak emaskan Yusuf, menganaktirikan yang 11 yang lain. 这样子的问题又蔓延到他自己亲生的家庭里面，他就把约瑟看为他所爱的孩子，比别的孩子他就没有那么爱。 Dan dia juga pilih kasih dengan istrinya. Dia tidak mengasihi Lea, dia mengasihi Rakel. 然后他对他的妻子当中也是有偏爱，他偏爱拉结，不爱利亚。 Dan apa yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi Ishak dengan Ribkah sampai hari ini kita tanggung. Peperangan antara keturunannya Esau dan keturunannya Yakub. 所以利百加跟以撒之间的关系不和，造成今天我们还要承受这个后果。 就是说，雅各的后裔跟以扫的后裔到今天还是不和睦。 Sampai akhir hidupnya, waktu dia memberkati cucunya, dia masih pilih kasih antara yang muda dengan yang tua. 因此，雅各到他年终的时候，他要祝福他的儿孙的时候，连他的孙子、长孙跟他的那个小孙的次序，他故意的把它颠倒过来。 Penelitian Bilangan Research Center mengatakan bahwa anak-anak yang diperlakukan tidak adil dalam rumah gampang rusak jiwanya. 我们在这个比朗安 Center 的一个调查报告就说，在一个家庭里面，他们如果受到不平等的爱的时候，他们也会造成很多的破坏性。 Kalau ada anak perempuan yang berkata, aku pengen cantik seperti kakakku supaya dikasihi orang tuaku, jiwanya sudah rusak. 如果一个做妹妹的说，我要像我姐姐那么的漂亮，好让我的父母也能够这样的爱我呢，他的心灵已经被摧残了。 Kalau ada anak berkata, aku mau sepinter adikku supaya dikasihi orang tuaku, jiwanya sudah rusak. 如果一个做兄姐的说，我要像弟妹那么 聪明智慧，让我的父母亲会更爱我的话，他的心灵也是受损了。 Dalam penelitian kami, anak-anak remaja, anak-anak SMA yang jatuh ke obat-obat terlarang, yang minggat dari rumah, sebagian besar karena merasa diperlakukan
nomor 2 di keluarganya, diperlakukan tidak adil di rumahnya. 在我们对初中高中生的一个调查结果发现到，那些滥用毒品、那些离家出走的人，很多就是在家庭里面，他们知道自己的身份是次要的，没有被重视，没有被爱的。 Sumbernya dari mana? 他的病根在哪里呢？ Tidak ada komunikasi yang kental antara Ribkah dengan Ishak. 就是 Begitu komunikasi terganggu, semua terganggu dalam keluarga. 起先就是以撒跟利百加之间没有好的沟通，造成一代传一代，就是这样子的来承受后果。 Sekali lagi komunikasi bukan hanya ngomong kepada orang lain, 再一次说，这个沟通呢，不是说你对别人讲话而已。 mungkin kita ngomong banyak ke anak kita, ke suami kita, ke istri kita, belum tentu itu komunikasi. 我们也许对我们的妻子、对我们的儿子、对我们的女儿讲了很多，不见得那就是沟通。 Saya tidak tahu saudara punya anak usia berapa, tapi biasanya anak-anak dan kita ngalami masa sulit pada saat kita menginjak remaja. 我不晓得现在你身边的孩子几岁，可是我多少时候发现到，当孩子进入少年期的时候，这个沟是不通的。 Tapi kalau keluarga yang sejak anak-anak masih balita komunikasinya lancar, 如果他们在年少的时候，就是说在小孩子的年龄的时候、年幼的年龄的时候，你的沟通已经很通顺的时候， bagaimana orang tua belajar mendengar anak yang 2 tahun, 3 tahun, 就是说你做父母听的，你很想去聆听那些2岁、3岁的孩子对你说话的时候， maka saat kemudian mereka menginjak remaja, keluarga ini akan makin kokoh, bukan makin rentan. 那么当这个小孩子进入少年期的时候呢，这个家庭的关系沟通就很巩固，不是破灭。 Tragedi terbesar dalam kitab Perjanjian Lama adalah tragedi kehidupan Yakub. 旧约的悲剧故事呢，就是在雅各这个家庭。 Sampai hari ini keturunannya Esau, keturunan Edom di Timur Tengah perang terus dengan keturunan Yakub. 所以到今天为止呢，以扫的后裔呢，一直不断的跟雅各的后裔在那边对头。 Problemnya karena ada sekat tadi antara Ribkah dengan Ishak. 问题就是有一个隔膜在那边，以撒跟利百加已经有了隔膜。 Saya ingin menutup dengan cerita dari Injil Lukas. 我要用路加福音的里面的一段故事来做结束。 Waktu Yesus berusia 12 tahun, 就是那时候耶稣在12岁的时候， dikatakan seperti biasa Yusuf, Maria, Yesus berangkat ke Bait Allah. 照往常一样的，照规矩，约瑟、玛利亚就带耶稣上耶路撒冷。 Jadi setahun sekali mereka merayakan Paskah di Yerusalem. 所以他们1年1次到耶路撒冷来庆祝逾越节。 Kemudian selesai mereka pulang. 节期满了，他们就回去。 Setelah sehari perjalanan, 走了1天的路程， baru sadar bahwa Yesus tidak ada di antara mereka. 才发现到耶稣没有在他们当中。 Yesus yang 12 tahun hilang. 这个已经12岁的耶稣不见了。 Padahal tadi sama-sama ke Bait Allah, sama-sama ke gereja. 他们是一起到教会来的。 Saya temui banyak teman-teman saya dulu, 我发现到我过去的朋友们， orang tuanya pikir sudah ke gereja aman. 他们的父母亲以为孩子送到教会就已经放心了， Tapi ada juga yang hilang di 可 gereja. 是很多已经来了教会又失落了。 Banyak orang berpikir anakku sudah ke sekolah Kristen, sudah ke sekolah minggu, aman semuanya. 然后很多人说，我把孩子送到基督教的学校，而且送到主日学去，那就很放心了。 Saya 30 tahun melayani anak-anak dan melayani remaja. 我服侍在儿童事工、少年事工差不多30年， Tidak ada yang bisa menggantikan pendidikan dalam keluarga. 没有任何机构能够代替家庭的这个机构。 Yusuf berasumsi, dia punya asumsi, mestinya ya Yesus ada di antara kami. Asumsi
tidak selalu benar. 约瑟就以为耶稣一定在他们当中，这个以为呢，不是每一次都对的。 Kita bersyukur untuk sekolah Kristen, iya. 我们为有基督教学校感恩吗？是的，我们感恩。 Kita bersyukur untuk sekolah minggu dan bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu. 我们也为主日学感恩，也为主日学老师们感恩。 Tapi tidak ada yang bisa menggantikan pemuritan di dalam keluarga. 可是没有任何一个机构能够替代家庭，造就门徒的这个机构。 Tidak ada yang bisa menggantikan anak melihat ayah mengasihi ibunya, ibu mengasihi ayahnya. 没有一个机构能够代替孩子亲眼看到爸爸如何爱妈妈，妈妈如何爱爸爸。 Jadi pemuritan dalam keluarga konsisten dalam rencananya Tuhan. 所以呢，在家庭里面塑造门徒呢，在神的计划当中是持续的。 Pemuritan dalam keluarga menghancurkan pekerjaan si jahat. 因为如果在家庭里面能够塑造门徒的话，就能够胜过魔鬼。 Masyarakat, bangsa, gereja mau diberkati, relationship dalam keluarga itu kuncinya. 如果我们要看到这个人群当中，这个群体的生活，这个国家民族要蒙福的话，它的关键在家庭的巩固。 Saudara menantikan berkat dalam keluarga, relationship itu kuncinya, komunikasi semua pihak itu kuncinya. 你要家庭蒙福吗？它的要诀就是说，整个家庭里面就要把关系搞好，沟通要沟得很通顺。 Dunia kita ini agak aneh. 我们这个世界是很怪的。 Sebelum COVID rata-rata katanya orang tua ketemu anaknya seminggu cuma 1 jam. 还没有疫情的时候呢，那时候很多人就在说，我们见到孩子的时间只有1个小时。 Setelah COVID karena harus work from home, sehari bisa 3-4 jam ketemu anaknya malah stres. 那么现在可以在家里有3或者4个小时的时间与孩子在一起，这个是因为他要在家工作，可是他造成很大的压力。 Sebelum masyarakat atau bangsa hancur, biasanya dalam sejarah didahului keluarga hancur duluan. 如果一个国家，这个国家堕落之前呢，是从家庭堕落之先。 Jadi saya senang ibadah seperti hari ini di mana seluruh keluarga, anak, remaja, orang tua semua datang sama-sama. 我很高兴看到这个教会有这样的聚会，就是说，做孩子的、父母亲的、年长的，整个家庭坐在一起敬拜神。 Karena seringkali di gereja juga kita segmented mereka berdasarkan umum dan tidak pernah ketemu nyembah. Anak tidak pernah lihat orang tuanya nyembah Tuhan itu seperti apa. Anak tidak pernah lihat orang tua memberi persembahan itu seperti apa. Cuman dengar-dengar cerita dari orang-orang lain saja. 多少时候教会也是把他们隔化了，就是说孩子们从来没有亲眼目睹爸爸妈妈是如何敬拜上帝、如何赞美上帝、如何奉献，他们是风闻而已。 Tuhan jalan memberkati dunia, memberkati gereja adalah lewat keluarga. 所以神要祝福一个国家、一个民族、一个群体的话呢，一定是通过教会来祝福。 Izinkan saya berdoa sebentar untuk keluarga saudara sebelum saya selesai. 我还没有做结束之前，让我为每一个家庭祷告。 Bapa, hamba berdoa sekali lagi. 爸父，我们在这里向你呼求， Keluarga-keluarga yang terwakili di tempat ini. 在这里代表了整个教会的家庭， Biar menjadi keluarga yang kuat. 成为巩固的家庭。 Tidak ada sekat antara suami, istri, ayah, anak, ibu, semua. 父亲、母亲、孩子之间的关系跟夫妻的关系都没有隔膜， Biar ada pemuritan yang kuat dalam keluarga. 好让在家庭里面有塑造门徒、教育门徒的一个机会， Biar ada pendidikan yang kuat dalam keluarga. 在家庭里面起了教育的重要性。 Dan lewat keluarga-keluarga ini, gereja ini dibangun. 借着这个家庭，我们就能够建立教会， Dan bangsa ini diberkati. 然后这个民族就成为蒙福的民族。 Terima kasih Bapa. 天父，我们感谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus. 祷告是奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。